mungkin tadi kita dah terkeluar sikit ke Najib, tapi saya tarik balik pergi kepada, kita akan sentuh balik pasal Anwar ni lah. Kita tahu rata-rata pendengar podcast KJ ni, podcast Keluar Sekejap ni, ramai-ramai dia rata-rata orang muda tu. Jadi walaupun tu dah ulas isu ni, tapi saya kena tanya juga sebab Tun dia sentuh pasal isu ni. Dia kata Anwar ni yang PMX kita ni yang memulakan budaya politik wang sewaktu menjadi TPM dengan memperkenalkan rasuah untuk mendapat populariti. Mungkin tu boleh ulas lagi tu. Memperkenalkan rasuah untuk mendapat populariti. Dia mesti uraikan dengan lebih jelas lah apa yang dia maksudkan menggunakan rasuah untuk mendapat populariti. Yang saya tahu ketika zaman pemerintahan Datuk Seri Anwar Ibrahim memang dia jaga ketua-ketua UMNO bahagian. Dia memang jaga ketua-ketua UMNO bahagian. Itu kita tak nafikan lah. Kita tengok Azmin Ali dulu pun. Kalau dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin PKR lain, dia pun mengikut jejak langkah Datuk Seri Anwar. Dia menjaga kepimpinan PKR, cabang, bahagian semua kan. So, itu budaya politik masing-masing. Ada setengah orang, bila dia berkuasa, dia fikir pasal diri dia saja. Macam Mahathir. Bila dia berkuasa, dia fikir pasal diri dia saja. Bila dia ada peluang untuk inject stimulus package untuk merangsang ekonomi negara, macam mana cara Mahathir membelanjakan duit tersebut? Dia ambil duit Petronas, dia bantu syarikat perkapalan milik anak dia. Alasan yang dia pakai, kalau saya bantu syarikat ni syarikat besar. Di bawah syarikat ni, syarikat perkapalan ni ada banyak pekerja. Bila ada banyak pekerja, maka pekerja-pekerja ni akan tetap mempunyai kerja dan syarikat ni akan membayar cukai. Itu cara Mahathir. Hakikat dan realiti dia, kalau dia ambil 2 bilion duit Petronas, berapa banyak yang sampai kepada gaji pekerja? Sebahagian kecil. Sebahagian besar untuk menyelamatkan tengkuk anak dia, yang kita tahu masa tu dah kelar-kelar tangan. Dan kalau nak hidup, nak survive pun, syarikat ni perlukan bantuan daripada kerajaan. Do you think they will pay the tax? We are not idiots. Berbeza dengan Datuk Seri Najib. Macam mana cara Datuk Seri Najib inject stimulus package? Contohnya 2017 kali terakhir, 2018 pun sama. Dia inject, bagi bantuan dalam bentuk BRIM, bantuan awal persekolahan, dan banyak bantuan-bantuan lain. Dia bagi direct pada rakyat. Ambil contoh, dia bagi 6.8 bilion, ianya dapat dinikmati oleh 7.1 juta orang, juta keluarga. 7.1 juta keluarga ni. Saya pergi ceramah masa saya di MOF tu. Setahun dalam 300 ceramah lah kita pergi. Saya baru jumpa 4 orang je. 2 daripadanya ialah pelajar yang tak belanjakan duit BRIM ni. Maknanya yang rest semua belanja. Kalau dia beli ayam, itik, kambing, lembu, ianya akan memangkin industri penteranakan. Putaran ekonomi kita tu. Kalau dia beli susu, dia beli sayur, ianya akan memangkin industri pertanian. Kalau dia bayar sewa beli rumah, sewa beli kereta, ianya akan memangkin industri perbankan, pemotoran, kenderaan dan sebagainya. So ini akan merangsang ekonomi, akan ada kecairan di pasaran. Dan benda ni akan dapat direct pada tangan rakyat. Macam apa yang Datuk Seri Anwar buat sekarang ni. Kita tak pernah sangka dalam keadaan kita mewarisi hutang 1.5 trilion, kita boleh bagi 3,700 tahun depan. I couldn't imagine it. Tapi dia boleh buat. Sebab dia rakyat sentrik. Mahathir ni crony sentrik. Crony and dia punya kids lah. Dia punya anak-anak. Itu sebabnya anak-anak dia gagal untuk jadi jutawan. Semua billionaire. Banyak kali saya ulang benda ni, tapi orang tak faham. Termasuklah 2 ekor KJ dengan Petra Pet. Sebagai orang yang kenal betul dengan Mahathir ni dan tahu betapa rakusnya Mahathir ni,
Saya pun heran lah kan. Macam mana dia boleh panggil Mahathir untuk dia interview, sedangkan seminggu yang lepas dia panggil TMJ. Saya cakap terus terang lah, saya tak tengok KJ punya live ni. Tapi sebab orang tanya tu Bukan. Sebab TMJ ada dalam tu. Itu sebab aku tengok. That's the only keluar sekejap yang aku tengok. Hari ni sebab ialah orang tua puaka ni diinterview oleh orang yang benci dia. So something maybe interesting. Tengoklah sekejap. Nothing much. Tapi sekejap lah. kita boleh tengok betapa dua orang hipokrit ni boleh combine and please each other kan. Okay lah. It's their rights. Dia orang punya right. Dia orang boleh interview, tak ada masalah. Okay? Okay tu So macam mana dia cakap bahawa orang lain ni pemalas, sedangkan anak dia semua spoon fed, sedangkan kroni-kroni dia dah merasa, contohnya lah 4 kroni dia, Syed Muhtar Al-Bukhari, Malakoff, YTL, Genting Sanyen, apa lagi satu, Tanjung Holding Energy milik Ananda Krishnan. Keempat-empat syarikat ini bukan setakat masuk tender untuk membeda supplying of electricity menggunakan IPP mereka dengan harga 8 sen lebih mahal daripada TMB, malah mereka menikmati subsidi gas daripada Petronas untuk tempoh 21 tahun sebanyak 155 bilion. 4 syarikat ni kongsi. Kaya-kaya. Makan tak habis. Jadi dia cakap dia hanya bagi peluang kepada orang yang telah terbukti. Takkan seorang tu je yang terbukti. So, nak temberang Mahathir, boleh temberang orang lain. Hari ni rakyat Malaysia ni banyak yang sudah mula boleh buka minda mereka. They know who you are. Dia nak mengharapkan bantuan kerajaan ramai tu. Kalau 2 orang budak mentah yang tak tahu apa-apa ni, mungkinlah mereka boleh terpedaya atau sengaja buat-buat buat-buat. Sebab saya kenal KJ ni, saya tahu betapa benci dia dengan Mahathir. Hari ni saya tengok muka dia bila duduk dengan Mahathir, saya pun tak boleh imagine lah macam mana dia boleh duduk dengan Mahathir. Sinar-sinar tu. Dia boleh tanya pula Mahathir, kenapa Tun tak suka saya? Sempat tu kan, kenapa Tun tak suka saya? Padahal tak payah tanya pun kan, takkan bodoh sangat tak tahu kan. Kalau KJ is not a threat to his son, tak ada lah dia marah dengan Datuk Seri Najib. Antara punca Mahathir marah dengan Datuk Seri Najib ialah kerana bila KJ tak ada jawatan pun anak dia lawan, kalah. Anak dia timbalan Menteri MITI masa tu, kalah. Bila KJ dapat jawatan, walaupun anak dia menteri besar, lagilah susah nak lawan. So maknanya anak dia pun tak cukup berusaha tu. Anak dia pun tak cukup berusaha. Harap dia dikasih. Hakikat dan realiti dia, KJ lebih tahu kenapa Mahathir menyerang Datuk Seri Najib. Dan hari ini dia dah mengesahkan bahawa dia menggunakan DAP, dia menggunakan hari ni PAS untuk menjatuhkan musuh-musuh politik dia. Ini Allah Ta'ala tunjukkan. Kalau yang 2 orang depan mata dia tu tak sedar lagi, kita tak tahulah macam mana. Okay? Gitu. Cuma Datuk last part. Bagi saya KS ni dia kalau kita tengok dari segi lensa kan, dia always two side of coins lah. Sebab saya tengok bila dia orang jemput Tun ni pun, pada saya on another side pun kita boleh nampak lah, sebab tak semua lebih kepada untuk promote Tun tu sendiri. Sebab apa yang Tun keluarkan bila dia bercakap kan,
kita boleh nampak lah, macam contoh macam dia cakap, okay, dia bekerjasama dengan DAP semata-mata nak jatuhkan PM. So kita nampak dia ni akan buat apa saja untuk capai matlamat dia. Sama seperti dia sekarang ni, dia bergabung dengan PAS. Tu tak nampak ke ahli-ahli PAS boleh lihat benda ni? Maknanya Mahathir ni just nak tunggang mereka. Dia ahli PAS ni, saya nampak ramai yang tak suka dengan Mahathir. Tetapi PAS ni dia ada satu kelebihan dia. Ahli dia ni banyak lurus bendul. Ahli dia ni banyak yang dia ikut walak, So walak kesetiaan dia pada Presiden PAS ni, dia mengatasi kebencian dia pada Mahathir. Ini yang untung orang PAS ni, Dia buat macam mana benda tak betul pun, Dia makan gaji buta ke, dia korup ke, dia bagi rasuah kepada pengundi ke, orang PAS tak kisah, tak peduli. Tapi jangan UMNO ada salah sikit, habis, diratahnya kau-kau. Tapi kalau orang PAS, tak kira lah buat apa pun, buat dengan bini orang ke, buat dengan apa ni liwat bini sendiri ke, angkat sumpah wallahi saya undi PAS ke, semua halal, tak kisah. Ini masalah. Mungkin ada satu lah tu. Okey, silakan. Mungkin saya tak tahu lah, mungkin ini kenyataan Tun Mahathir sebelum dia mengakhiri sesi temu bual dengan Keluarga Sekejap. Dia berkata dalam 10 tahun lagi negara akan berubah dan bukan lagi menjadi tanah Melayu tu. Saya nak beritahu satu saja. Mahathir ni bukan Nostradamus. So kalau anggap dia ni sebagai nujum pak belalang, mungkin. Jadi dia meramalkan satu hari nanti UMNO akan apa? 20 tahun UMNO akan hancur. Sebenarnya yang menghancurkan UMNO ni dia lah. Dia dah rancang. Tetapi alhamdulillah, walaupun UMNO dihancurkan oleh Mahathir, orang Melayu dipecah belahkan oleh Mahathir, saya bersyukur hari ni UMNO masih kuat. UMNO mungkin tersungkur kali ni kerana kita mempunyai masalah politicking sesama sendiri yang terlalu kuat pada pilihan raya yang ke-15 lepas, diikuti dengan sabotaj dalaman yang terlalu kuat. Tapi percayalah, lepas kita dah buat pembersihan, kita dah buat pemilihan balik, gunting dalam lipatan pun banyak dah kita singkirkan, InsyaAllah lepas ni UMNO akan kembali lebih gemilang, InsyaAllah. Dan kerjasama kita bersama dengan rakan-rakan Kerajaan Perpaduan ini akan membantu untuk mengukuhkan balik kedudukan UMNO. Dan tak mustahil, kalau kita boleh tawan balik kursi-kursi Melayu ni, InsyaAllah UMNO boleh juga jadi dominan balik. Tambahan pula, kalau ada rezeki akan datang, disatukan hati pemimpin-pemimpin dalam Kerajaan Perpaduan ni, orang Melayu duduk dalam sebuah parti, mungkin boleh berlaku. Macam-macam boleh berlaku. Jangan terkejut, Datuk Seri Anwar pun mungkin boleh jadi Presiden UMNO balik. Betul tak? Kalau nak kata cita-cita jadi Perdana Menteri, dia dah dapat jadi Perdana Menteri. Dulu dia masuk UMNO pun kerana dia yakin bahawa dia boleh buat perubahan melalui UMNO. Sekerat jalan, masa dia timbalan, dia kena pecat dengan Mahathir. Ramai orang kena pecat dengan Mahathir, alhamdulillah dapat masuk balik, dan tak mustahil dia juga boleh kembali bersama dengan UMNO. Kalau semua orang Melayu ni bergabung, duduk dalam sebuah parti, satu entiti, bukankah itu lebih baik? Okey, minta tolong share live kita ni kepada lebih ramai supaya kita boleh beri penjelasan. Jangan sampai ramai yang tergoda dengan atuk tua bernama Mahathir Mohamad.